Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama sekali lagi pada pagi yang berbahagia ini untuk kita meneruskan perbincangan kita insya-Allah dalam bab yang berkaitan dengan fiqh berdasarkan kepada matan Abi Syuja'. Baik. Jadi kita akan menggunakan kitab macam biasalah. Kita menggunakan kitab Fiqh Islam Mazhab Syafi'i. Matan Abi Syuja' ni. Kita lihat tajuk yang kita akan bincangkan. Buatkan kamera sekejap. Okey. Kita boleh buka kitab. Iaitu tajuk kita muka surat 180. 180 tajuk kita berkaitan dengan warisan dan wasiat. Warisan dan wasiat. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bi'ulumi fid darain. Muka surat 180. Yang pertama sekali, para penerima wasiat warisan dari kaum lelaki. Baik, kita nak cerita tentang warisan dan juga wasiat. Warisan ni juga disebut sebagai faraid. Disebut sebagai faraid. Dia sebelum apabila berlakunya kematian, sebelum harta itu difaraidkan, dibahagikan kepada ahli waris, iaitu mereka yang berhak untuk menerimanya. Terlebih dahulu harta tersebut hendaklah kita sebut sebagai diselesaikan dulu keperluan-keperluannya. Yang pertamanya, kalau ada hutang, selesaikan hutang dulu. Kemudian kalau ada wasiat, selesaikan wasiat dulu. Dan cuma kena ingat bahawa wasiat ni ada syarat dia, iaitu tidak boleh wasiat kepada ahli waris dan juga tidak boleh berwasiat lebih daripada 1/3 harta. Dan setelah itu barulah dilakukan tersebut sebagai harta pusaka ataupun difaraidkan kepada penerima-penerimanya. Baik, penerima yang di kalangan ahli waris. Kita boleh bahagikan yang pertama sekali penerima warisan dari kaum lelaki dan yang kedua daripada kaum perempuan. Yang pertamanya anak lelaki. Kalau ada anak, memang kat mana pun dia akan menerima harta pusaka daripada arwahlah ibu atau bapanya lah. Yang kedua, cucu lelaki dari anak lelaki. Itu juga berhak menerima. Itu pun cucu ni, cucu lelaki lah. Cucu lelaki dia kira. Yang ketiganya bapa. Yang keempat, datuk hingga ke atas. Datuk hingga ke atas. Yang kelima, saudara lelaki. Saudara dia beradik lelaki. Yang keenam, anak lelaki dari saudara lelaki. Yang ketujuh, pakcik daripada ayah. Yang ke-8, anak lelaki daripada pakcik. Yang ke-9, suami. Yang ke-10, lelaki yang membedakan hamba. Ini semua lelaki-lelaki yang berhak. Dalam konteks lelaki-lelaki lah yang termasuk dalam dipanggil ahli waris. Selain daripada itu, tak adalah. Yang terlibat kalau ada lah. Tapi tak semestinya semua dapat. Tidak. Dia mula-mula dia akan bagi tahu dulu apa orang yang layak. Layak tak mesti dapat. Kadang-kadang dia dihijab ataupun dimahjubkan, tak dapat lah juga. Tetapi konsep asasnya layak lah. Siapa yang layak? Anak lelaki. Kemudian cucu lelaki. Bapa lelaki. Bapa lelaki lah kan. Datuk, saudara lelaki dan beradik. Anak lelaki dan saudara lelaki maknanya
sepupu, anak lelaki dari saudara laki-laki, dan bukan anak lelaki dari saudara laki-laki ni anak saudara lah. Anak lelaki dari saudara laki-laki, anak menakat, anak saudara. Jadi kita sebut anak, cucu, bapa, datuk, saudara di mananya dia beradik lah. Anak saudara, anak lelaki dan anak saudara. Pakcik daripada ayah, pak saudara, kan? Barulah anak lelaki daripada pakcik, baru sepupu. Kemudian suami, kemudian lelaki yang merdekakan hamba. Itu disebut dulu secara umumnya. Siapakah yang layak lah. Yang kedua, dia perempuan pula. Anak perempuan dari anak laki-laki, malah cucu perempuan lah. Ibu, nenek, saudara perempuan, isteri dan perempuan yang merdekakan hamba. Baik. Itu adalah kita lihat para penerima waris daripada kaum perempuan. Manakala ahli waris yang bahagiannya tak pernah gugur dengan apapun alasan. Sebab kita sebut tadi yang senarai tadi dia layak, tapi kadang-kadangnya dia gugur, dia tak dapat. Tetapi ada kategori yang dia ni adalah tak pernah gugur dengan apa alasan sekalipun. Dia taklah gugur untuk dia terus mendapat. Yang pertama, suami. Kalau isteri meninggal, maka suami automatik dapat. Isteri, begitu juga kalau suami meninggal. Kalau isteri meninggal, suami dapat. Kalau suami meninggal, isteri dapat. Macam tu. Kemudian bapa. Kalau si anak meninggal, bapa automatik dapat 1/6. Kalau ada lah bapa tu. Kemudian ibu, sama juga. Ibu dapat 1/6 ni automatik dapat. Kalau ada. Kemudian anak kandung, iaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Ini juga wajib dapat. Jadi maknanya yang wajib dapat ni adalah pasangan, suami atau isteri, ibu dan bapa dan anak. Tak kira anak lelaki, anak perempuan. Ini dalam apa keadaan sekalipun, kalau mereka ni ada, mereka ni wajib dapat. Dan orang lain tak dapat lah. Dia orang ni saja. Okey. Kalau ada mereka ni, maka adik-beradik pun tak dapat, cucu pun tak dapat, pak menakan, anak menakan semua tak dapat. Tak dapat dah. Jadi hak ni dia dapat. Ibu, bapa, datuk pun tak dapat. Sebab ada dah bapa ni, nenek pun tak dapat. Dah ada ibu bapa ni. Kemudian isteri, okey. Dan juga anak laki-laki dan anak perempuan. Baik. Orang yang tak berhak mendapat warisan sama sekali hamba. Hamba ni tak ada lah zaman kita ni. Tak apalah kita tak bincang bahas hamba. Orang yang membunuh. Al-qatil la yarith. Kata Nabi, orang yang membunuh itu tak dapat adab syaka. Walaupun dia seanak sekalipun. Anak dibunuh ayah dia, nak cepat mati, dia dapat adab syaka. Tapi hakikatnya dia tak akan dapat. Kerana disebabkan, bukan kerana waris itu, memang dia waris, dia anak. Tapi oleh kerana dia melakukan pembunuhan. Begitu. Begitu juga orang murtad daripada agama Islam. Dia murtad. Bila dia murtad, dia tidak berhak juga untuk mendapat. Pasal dia dah terkeluar daripada undang-undang Islam. Kemudian orang yang berbeza agama. Orang yang berbeza agama. Dia tak murtad memang daripada awal beza agama. Dan keluarga tu kadang-kadang berlaku juga. Terutama di Indonesia. Satu keluarga tu ada yang beragama macam-macam lah. Ada Muslim, ada Kristian dan sebagainya. Sebab kata Nabi SAW, la yarithul muslim al-kafir, walal kafir al-muslim. Tidak, orang Islam tidak mewarisi harta peninggalan orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi peninggalan harta orang Islam. Tak boleh. Wasyak boleh, tapi faraid tak boleh. Jadi orang murtad pun samalah hukum dengan orang kafir. Baik. Asabah yang paling memiliki hubungan paling dekat dengan mayat, dengan arwah adalah anak laki-laki. Asabah. Asabah ni maknanya di kalangan laki-laki yang akan peroleh. Dia mesti faraid ni orang laki-laki mesti dapat. Pasal apa? Pasal dengan tujuan orang laki-laki ni dia dapat menjaga di pihak perempuan. Itu tujuannya. So laki-laki mesti dapat. Yang pertama anak laki-laki. Kalau anak laki-laki tak ada, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian bapa. Kemudian datuk daripada bapa. Kemudian saudara lelaki seayah dan seibu. Mana sekandung lah. Kandung.
Kemudian saudara lelaki seayah, seayah saja, mak lain. Lalu anak lelaki dari saudara lelaki seayah dan seibu kandung juga nak menakan. Begitu ya, anak dari saudara seayah dan kemudian daripada anak pakciknya. Jika mereka semua tidak ada, maka yang berhak menjadi asabah adalah seorang lelaki yang memerdekakan. Ini pun tak ada lah kita ni kan. Asabah itu ialah ahli waris yang berhak menerima baki pembahagian harta peninggalan. Setelah para ashabul furud, orang yang memiliki hak yang pasti menerima bahagian mereka. Itu asabah. Asabah ni maknanya mereka ni dapat baki bahagian. Setelah ashabul furud selesai, daripada asabah. Dan Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibn Abbas, dia kata Rasulullah bersabda, Al-hiqul faraid bi ahliha fama baqiya fahuwa li awla rajulin zakar. Berikanlah bahagian hak waris kepada para penerimanya, apabila ada yang tertinggal maka diberikan kepada lelaki yang paling dekat. Baik. Jadi itu dia punya konsep. Kita tengok dulu ashabul furud. Ashabul furud ni bahagian yang disebut dalam Quran ada 6. Setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan juga 1/6. Siapa yang dapat ni? Okey. Siapa yang berhak dapat 1/2? Ada 5 orang. Ada 5 orang. Iaitu anak perempuan. Walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Anak perempuan dari anak lelaki. Saudara perempuan kandung seayah dan seibu. Saudara perempuan seayah. Suami yang apabila isterinya tidak memiliki anak. Nah, jadi dia dapat separuh lah. Yang berhak dapat 1/8 adalah isteri atau para isteri apabila ada anak lelaki. Atau ada anak lah kan, dapat anak lelaki dapat 1/8. Okey. Yang berhak dapat 2/3 ada 4 orang, iaitu 2 orang anak perempuan, 2 orang anak perempuan dari anak lelaki, 2 orang saudara perempuan kandung seayah seibu dan juga 2 orang saudara perempuan seayah. Yang berhak dapat 1/3 adalah ibu apabila tidak ada yang menghalang. 2 orang atau lebih saudara lelaki dan perempuan. Dan sebagainya lah, panjang lah. Ini saya rasa yang ini dia adalah sesuatu yang perlu diteliti lah. Diingat sebab kadang-kadang kalau senarai gitu dia tak ingat, kecuali bila datang masalah baru dia tahu bagaimana keadaan nak menyelesaikan masalah tersebut. Tapi pada hari ini kalau kita tengok faraid ini antara ilmu yang mula-mula hilang. Sebab apa? Sebab orang malas nak kira pertama. Yang keduanya, sekarang ni semua disistemkan. Disistemkan. Semua duduk dalam komputer. Kita tekan ya, siapa yang ada. Tak nak dengan keluar semua sekali. Bahagian masing-masing. Begitu. Tapi selagi mana teknologi itu ada lah. Kalau teknologi itu jam, habis semua. Begitu. Baik. Asabah ada 4 orang yang dapat membuat saudara-saudara perempuannya menerima asabah. Maknanya asabah ni lebihan daripada itu dapat kepada anak laki-laki, tapi perempuan akan turut serta. Contoh anak laki-laki. Anak perempuan akan turut serta lah. Anak lelaki dari anak lelaki, itu cucu, saudara kandung seayah seibu dan saudara seayah. Jadi maknanya mereka ni asabah yang boleh bawa yang pasangan perempuan tu, kalau anak laki-laki dan perempuan menjoin sekali. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ini, baik, saya nak sebut satu perkara. Untuk lebih kita memahami dalam konteks pembahagian harta pusaka ni. Sebab ini di sini dia bawa kaedah dari sudut bagi pembahagian masing-masingnya. Tetapi apapun, untuk faraid ini memang dia nak kena fokuslah tentang pembahagian itu. Jadi, saya nak basic punya masalah, simple masalah. Apabila seorang suami itu meninggal, seorang ketua keluarga lah, bapa, dia ada isteri. Ini biasalah, dia ada ibu, ada ayah. Kemudian ada anak lah. Anak 5 orang, 3 lelaki, 2 perempuan. Ini contoh. Contoh. Jadi dalam kes yang seumpama ini, berapa bahagian masing-masing? Itu persoalannya. Berapa bahagian masing-masing? Yang pertama sekali adalah isteri lah, isteri berdarah. Oleh kerana dia ada anak, dia dapat 1/8. 1/8 daripada harta. Kalaulah si ayah tadi ada 800,000 harta dia, maka dia dapat 100,000 lah. 100,000. 1/8.
Tetapi kalau tak ada anak, 1/4 lah. Ini kan sebab ada anak. Yang kedua, bapa dan ibu. Pada si mati arwah, kalau ada lagi lah, kalau tak ada apalah. Kalau ada, masing-masing dapat 1/6. Bapa dapat 1/6, ibu dapat 1/6. Baik. Jadi, seterusnya, kita lihat lagi. Isteri dah, mak dah, ayah dah, anak. Anak. Balance daripada itu, pergi kepada anak. Balance daripada tadi kita 1/8 untuk isteri, 1/6 untuk ayah, 1/6 untuk ibu. Balance dia kan pergi kepada anak. Anak laki-laki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Jadi kalau ada macam ni, mana setakat ni je lah semua berhak dapat. Orang ni tak dapat dah. Kita sebut panjang-panjang semua tak dapat dah. Ini saja yang dapat. Baik. Kita nak panjang sangat tentang faraid ini sebab dia perlu kepada berdepan. Online ni tak sesuai lah. Faraid ini elok dia belajar secara berdepan dan menggunakan whiteboard untuk terang satu-satu untuk memberi penjelasan, terutama dari sudut konteks pengiraan lah. Tapi hari ini macam sebut senang nak kira. Hari ini dah ada web apa semua. Kita hanya masuk kan siapa yang ada, sekali dia klik sendiri. Tapi ialah lama-lama kita berlupa lah. Jadi elok juga untuk kita belajar faraid ini supaya tak tinggal, supaya tak lupa. Baik. Seterusnya kita lihat hukum wasiat. Hukum wasiat. Dalil yang menerangkan bolehnya wasiat firman Allah min ba'di wasiyati yusi biha aw dain. Jadi berkaitan wasiat ada kat situ. Okey. Dan ada apa hadis, yang antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Ammar radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusa fihi yabitu lailataini illa wasiyatuhu maktubatun 'indah." Baik. Hadis ini tuan-tuan menyatakan kepada kita bahawa tidak dibenarkan bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkan sampai bermalam 2 hari kecuali wasiatnya itu sudah pun ditulis di sampingnya. Wasiat ni nak kena buat segera. Bila rasa nak wasiat terus buat. Jangan tangguh-tangguh lagi lah. Kan? Siap bertulis. Bertulis itu yang paling penting. Kalau cakap verbal saja benda tu susah nak dibuktikan. Jadi kena ada bertulis. Baik. Jadi makna hadis ini yang sepatutnya dilakukan oleh seorang Muslim untuk berhati-hati adalah dia hendaklah menulis wasiatnya dengan segera. Dan disunatkan agar dia mengerjakannya dalam keadaan sihat walafiat. Begitu. Jadi nak kena tulis wasiat. Kalau boleh buat wasiat tu sihat lah. Jangan waktu sakit nak mati lah. Waktu sihat tu buat wasiat. Dan dituliskan. Hari ni orang beri teguran sebenarnya tak apalah. Itu teknikal sebab mudah urusan. Baik. Wasiat hukumnya mubah. Mubah ni haruslah. Baik wasiat terhadap barang yang sudah jelas maupun barang yang belum jelas. Seperti mewasiatkan baju yang belum ditentukan. Baik. Kita mesti nak tahu hukum dulu. Hukum adalah harus wasiat ni. Yang kedua, wasiat juga dibolehkan terhadap orang yang sudah ada maupun yang belum ada. Seperti mewasiatkan buah yang akan tumbuh di atas pokok. Boleh, tak ada masalah. Dia bukan jual beli, dia wasiat. Dia beli, tak boleh sebab buah tak tumbuh lagi. Kan? Baik. Kemudian, wasiat yang paling banyak, macam kita sebut tadi, 1/3 daripada harta. Apabila melebihi 1/3, maka ditangguhkan untuk menunggu persetujuan ahli waris. Kalau ahli waris setuju, baru proceed. Ahli waris tak setuju, tak boleh proceed. Sebab apa? Sebab wasiat ni hanya dalam lingkungan 1/3 saja. Lebih pada itu, nak kena minta endorsement daripada ahli waris. Itu keadaan dia. Baik. Dan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, Rasulullah SAW datang menziarahiku ketika sakit. Maka aku bertanya kepada baginda, apakah aku boleh mewasiatkan seluruh hartaku? Maka apa jawab Nabi? Tak boleh. Tak boleh. Maka aku tanya lagi, bagaimana kalau setengah? Kalau seluruh harta nak wasiat tak boleh? Bagaimana kalau setengah? Maka Nabi kata tak boleh. Lalu aku tanya lagi, bagaimana kalau 1/3? Nabi kata okey, 1/3 boleh.
taklah banyak sangat. Jadi maknanya wasiat itu tidak melebihi 1/3 daripada harta. Okey. Kemudian wasiat tak dibolehkan untuk ahli waris kecuali jika ahli waris yang lain bersetuju. Mana berdasarkan hadis la wasiyata li waris, tidak ada wasiat pada ahli waris. Sebab apa? Sebab ahli waris sudah dapat harta pusaka, so tak perlu wasiat apa lagi untuk harta pada mereka. Jadi maknanya kecuali lah kalau ahli waris yang lain bersetuju. Begitu. Kalau tak setuju tak boleh lah. Dia dua syarat wasiat ni. Yang pertama, tak lebih 1/3. Yang kedua, bukan pada ahli waris. Sebab kata Nabi SAW, Inna Allah a'ta kulladhi haqqin haqqah wala wasiyata liwaris. Allah Ta'ala telah memberikan setiap hak kepada masing-masing penerimanya. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Baik. La tajuzu wasiyatun liwarisin illa an yasha'al waratha. Wasiat tak dibolehkan untuk ahli waris kecuali ahli waris yang lain menghendakinya. Dan wasiat hukumnya sah apabila berasal dari setiap orang yang baligh, berakal, memiliki dan untuk ketentuan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya orang itu yang buat wasiat itu mesti baligh dan mesti berakal. Kalau tak berakal, orang lain kontrol dia, habis semua. Begitu. Dan memilikilah, nak wasiat itu dia kena milik something lah baru boleh wasiat. Baik. Dan wasiat hukumnya sah apabila diterima oleh orang yang memiliki 5 kriteria yang beragama Islam, baligh, berakal, merdeka dan boleh dipercayai. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Itu habislah wasiat dan faraid secara ringkas. Ringkas nanti kita masuk yang baru lah ni. Sebelum itu, ada soalan nak tanya, dipersilakan. Ada soalan? Assalamualaikum, Kakak Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Silakan. Macam tadi kalau wasiat 1/3, macam kalau hibah dia nak bagi 1/3 lebih daripada 1/3 ataupun bagi separuh atau semua, boleh kan? Hibah tak ada isu. Hibah maknanya terpulang kepada dia nak bagi banyak mana pun. Hibah ni macam hadiah lah. Hadiah tak ada syarat. Hadiah tak ada syarat. Dia boleh bagi sebanyak mana mungkin dia nak bagi. Itulah masalah. Tidakkah jadi apa? Jadi apa nama ni, kemarahan ahli keluarga yang pewaris pula? Dia pun tak boleh nak marah. Sebab itu hak dia. Dia nak marah kalau dia tidak melaksanakan tanggungjawab memberi nafkah. Itu boleh marahlah. Tapi nafkah semua cantik apa semua. Kemudian dia nak bagi kepada mana-mana. Bahkan hadiah ni, hibah ni dia tidak ada larangan juga kepada ahli waris. Boleh nak bagi kat anak, boleh tak masalah. Itu hak dia. Macam hak dia, macam hak kita. Nak bagi siapa boleh. Kan hibah ni. Kawan kita boleh. Jiran kita boleh. Siapa boleh. Lain soalan? Ada lagi? Sebelum kita nak masuk bab baru ni. Bab kaitan dengan nikah. Nikah. Baik. Kita buka lagi. Kalau ada apa-apa yang nak bertanya, sebelum kita nak melangkah ke tajuk baru. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, kalau kita nak buat hibah, adakah kita kena pergi dekat jabatan agama ke macam mana? Ataupun ada wakil dan takaful ke? Ataupun ada pihak-pihak yang memang sah dia boleh melakukan hibah? Dan hibah ni sebenarnya kalau kita nak hibah, kita boleh terus hibah je lah. Hibah tanah contohnya. Kita terus pergi pejabat tanah, tukar nama. Tukar nama. Kita ada duit 100,000. Kita boleh bagi terus 100,000 kepada yang kena hibah tu. Tak ada masalah. Kan, cumanya kalau melibatkan kata-kata yang tak alih tanah apa macam-macam ni, kadang-kadang orang pergi kepada pengurus yang buat apa bab-bab akta pusaka, hibah, wasiat ni, dia orang ni lebih teratur lah. Macam lawyer lah juga, tapi dia ni bukan lawyer, dia ni orang yang mana buat dokumentasi. Jadi boleh dia orang nak pergi orang ni, cuma ada upah sikit lah. Tapi lebih smooth lah, smooth sekali dibuat kan. Lebih kalau apa ada masalah, benda semua dah bukti cantik lah. Itu biasanya kalau dibuat oleh
perunding hibah ni lah, perunding hibah, wasiat dan faraid ni. Boleh juga rujuk mereka. Tapi macam hibah nak bagi direct langsung boleh, pulang lagi tak. Okey. Lain soalan? Macam selalu ni kalau ada yang dia buat hibah tu, dia akan bagi terus apabila dia dah meninggal. Selagi dia belum meninggal, maknanya dia masih benda tu belum orang kata belum tukar nama ke, benda tu akan dihibahkan hanya sebaik saja dia meninggal dunia. Macam tu mana? Hibah bersyarat. Hibah bersyarat. Dia sebenarnya asal pada pemberian telah meninggal ni wasiat sebenarnya, bukan hibah. Asal pemberian selepas daripada kematian adalah wasiat. Adapun hibah, dia bagi waktu hidup. Cumanya pada hari ini, bila timbulnya risiko, kalau bagi saja, mungkinlah akan berlakunya, contoh bapa bagi rumah pada anak halau bapa. Begitu. Risiko. Maka berisiko begitulah. Mereka buat syarat tadi, hibah syarat tadi. Maka pergi jumpa peguam atau jumpa perunding ni, bagi hibah sekian-sekian, lepas dia mati baru dapat. Tapi hibah sudah berlaku. Hibah sudah berlaku, cuma penyerahan selepas dia mati. Kan? Tetapi tiba-tiba, orang bagi hibah tu dia mati dulu. Bila dia mati dulu, maka hibah tu tetap berlangsung. Maknanya, dia menjadi milik. Ataupun begini, dia mati, tak apa, senang lah kan. Orang yang dihibah kau mati. Terbalik. Orang yang dihibah kau mati. Macam mana? Kan? Maka kalau orang yang dihibah tu mati, maka dia jadi kata pesaka kawan tu. Sebab benda tu dah bagi satu hibah. Itu saja. Tapi kalau jenis macam ni, semua nak kena pergi buat dokumentasi lah. Nak kena dokumentasi kepada perunding hibah tadi. Okey? Ada soalan? Dah Ustaz. Ada? Tak ada. Baik. Kalau tak ada, kita nak masuk bab yang ke-7. Buku surat 193, 194. Nikah. Bab munakahat. Bab munakahat. Kita dah bincang panjang itu. Berbagai tajuk topik yang telah kita bincangkan. Iaitu, sebelum ni kita dah bincang tentang taharah. Taharah. Bersuci. Segala jenis macam lah. Tentang wuduk, tentang mandi wajib, tentang semua berkaitan dengan taharah. Kemudian tentang solat. Kita juga bicarakan bab solat. Saya flashback balik apa yang kita belajar semua ni. Bab solat, segala macam lah. Syarat, dia, rukun dan sebagainya. Kemudian kita juga bicarakan bab zakat. Pembagian zakat apa semua. Kemudian kita juga telah bicarakan bab puasa. Puasa terutama puasa Ramadan dan juga puasa bersunat. Dan yang kelima, kita juga bicarakan soal haji pun dah selesai. Dan hari ini, kita mula bicarakan bab warisan dan wasiat secara ringkas. Dan kita masuk ke yang ke-7, nikah. Nikah. Lepas nikah ni baru pergi kepada jual beli, muamalat, akan pergi kepada perbincangan berkaitan dengan jenayat, hudud, tentang jihad, tentang pemburuan, tentang nazar, sumpah dan sebagainya. Baik. Jadi sekarang ni kita melihat kepada tajuk nikah lebih dahulu. Nikah hukumnya sunat bagi orang yang memerlukan. Bagi orang perlu memang sunat lah untuk dia berkahwin. Tapi kalau tak perlukan nikah, maka tak apa, dia tak diharuskan. Contohnya Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi ni, dia lahir tahun 631, meninggal 676. Dia umur 45 tahun dan dia tak kahwin. Sebab apa? Sebab dia tak berhajat langsung. Sebab dia menumpukan sepenuh jiwa dia kepada ilmu. Tak terfikirlah, tak ada masalah kalau nak kahwin menyebabkan dia tak dapat nak fokus. Maka dia haruskanlah. Tetapi normalnya kebiasaan manusia ni, dia berhajat untuk kahwin. Itu biasa normal. Jadi, hukumnya adalah sunat. Hukum asalnya sunat berkahwin. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnimullah min fadlih. Dan kahwinkanlah orang yang bujang di antara kamu. Dan orang yang layak berkahwin dari hamba-hamba sahayamu. Yang lelaki dan hamba yang perempuan.
jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Ni. Nak kahwin ni takut. Sebab sekarang ni kadang-kadang orang takut jadi miskin. Ayat ni menjawab soalan itu. In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau orang tu susah, miskin, dia rasa nak kahwin, Allah akan memberi kemampuan pada dia. Tapi miskin cara miskin lah, ikut kemampuan dia lah. Ikut setakat mana dia mampu, tapi rezeki masing-masing akan diwujudkan Allah bagi. Maka perkahwinan pun ada rezeki dia juga. Maka dengan sebab itu, jangan risaulah. Sebab hari ni ada satu trend pula, bukan setakat kahwin. Menyusahkan begitu. Adalah juga yang bila kahwin tak nak anak. Dia panggil child free. Child free, tak nak terikat dengan anak. Ini satu budaya barat yang sangat-sangat merosakkan. Sedangkan Islam ni apa tujuan kahwinnya? Antaranya nak mendapatkan zuriat keturunan. Itu tujuannya. Jadi maknanya hari ni dia pun tak mau anak. Atas alasan ekonomi. Oh tak cukup ada anak ramai nak makan apa dengan hidup susah. Maka lupa bahawa rezeki itu Allah Ta'ala yang tentukan. Cuma kena usaha je. Tapi akan ada rezeki. Baik. Tak apa yang tu. Ada beberapa hadis Nabi SAW, antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Daripada Ibnu Mas'ud, dia kata ketika mana kami masih bujang dan belum memiliki apa-apa, Nabi pun bersabda pada kami, kata Abdullah bin Mas'ud, waktu itu kami bujang, apa tak ni? Nabi kata apa? Ya ma'syar syabab, man istata' al-ba'ah minkum falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. Baik, ini hadis sahih tuan-tuan. Apa kata Ibn Mas'ud? Dia kata, Nabi SAW satu hari cakap pada orang muda ni lah. Ya ma'asyar syabab, wahai pemuda-pemuda. Nabi pun khitab Nabi pada orang muda. Nabi kata, wahai pemuda-pemuda, man istata'al minkum al-ba'ah, kalau kamu ni mampu nak kahwin, falyatazawwaj, hendaklah segera berkahwin. Sebab apa? Kalau sampai tahap kemampuan berkahwin, jangan nak tangguh lagi. Segeralah kahwin. Kerana fa'innahu aghabbu lil basar wa ahsanu lil farji. Kerana ianya memberi kebaikan ataupun menjaga pandangan. Aghabbu lil basar, memberi kebaikan pada pandangan kita. Sebab bila mana belum kahwin ni nak tengok benda-benda yang haram kan, kadang-kadang. Laki-laki nak tengok wanita dan sebagainya. Tengok benda haram. Kalau ada kahwin, selesailah buat mata dia tu. Dan begitu juga memelihara kemaluannya. Jadi manusia secara fitrahnya dia ingin, dia ada keinginan tu secara fitrahnya. Maka keinginan itu biarlah dengan cara yang halal, iaitu dengan perkahwinan. Tidak boleh secara yang haram. Haram ni sama ada dengan perzinaan ataupun terlibat dengan sendiri-sendiri pun, seronok sendiri pun tak boleh juga. Jadi maknanya di situ melalui jalan perkahwinan. Lepas tu Nabi kata, wahai pemuda, ada kemampuan, kahwin. Tetapi, wa man lam yastati', orang yang tak mampu. Duit tak cukup lah, apa macam-macam lah. Nak kahwin, nak kena ada juga preparation, kemampuan apa semua kan. Nak tanggung nafkah bagi lelaki-lelaki tu utama. Sekarang ni tak ada lagi. Tak mampu lagi. Kalau tak mampu, fa'alaihi bis-shaum, hendaklah berpuasa. Nabi kata. Sebab apa? Sebab puasa itu sebagai perisai. Jadi ada orang ni memang nafsu dia, keinginan dia memuncak nak kahwin. Tapi dia budak lagi. Dia masih duduk di universiti lagi. Dia tak mampu lagi kerja, hendak nak bagi makan apa kahwin kan. Jadi sedangkan keinginan dia tu ada. Maka Nabi bagi tip pada kita. Cara untuk mengatasinya adalah dengan berpuasa. Takut-takut kalau dia tak puasa lagi, nafsu dia membara, dia buat benda-benda yang di luar batas hukum syarak. Maka dengan sebab itu, dia kena berpuasa. Puasa dia akan reduce. Ada remaja pernah berjumpa saya, pelajar universiti lah, pernah jumpa. Bagi tahu masalah dia onani setiap hari. Dia tak dapat nak tahan diri dia. Tahu macam mana. Bukan dia tak tahu dosa, dia tahu benda tu haram. Haram, very clear, haram. Tapi dia buat juga sebab dia tak tahan. Mungkin nafsu dia agak liar sikit kan. Tapi bagusnya dia tak melakukan benda mungkar dengan orang lain. Dia seorang-seorang dia ya. Tapi salah tetap salah. Tetapi oleh kerana dia orang baik, dia fikir bersalah. Dia nak mengatasi masalah tersebut. So macam mana? Baik. Kita guna kaedah yang Nabi bagi, iaitu berpuasa. Bila kawan tu bertanya, saya pun bagilah apa yang Nabi sebut tentang puasa. Suruh dia puasa. Alhamdulillah.
masalah boleh selesai. Akhirnya, yang kata masalah onani itu langsung dah tinggal itu dah. Yang dulunya hari-hari ni, hari-hari. Tapi dengan puasa bentuk. Nabi dah bagi tahu dah sebenarnya kita yang tak ikut. Tapi kena struggle puasa banyak sekali. Lepas sunat ni bagi orang yang macam ni kan. Sebab dia nak reduce balik hormon-hormon apa semua, keinginan nafsu syahwat. Bila dah selesai, Alhamdulillah, Allah pertemukan lepas tu jodoh yang baik. Kan? Jadi maknanya kadang-kadang masa tak nak jodoh lagi tu. Kadang ada orang kemampuan ada tapi jodoh tak ada lagi. So macam mana kan? Maka dengan sebab itu belum sampai waktunya lagi, tak kemampuan lagi, tak kahwin lagi, maka hendaklah dia berpuasa. Dan ini terbukti, tuan-tuan, terbukti. Puasa tu sangat memberi kesan yang baik. Dan tambah-tambah hari ni remaja-remaja, anak cucu kita makin meningkat, dewasa kan. Tak kira lelaki, tak kira perempuan, sama naik ya. Jadi keinginan mereka itu yang kadang-kadang menyebabkan mereka salurkan dengan cara yang haram, baru tak boleh. Maka kalaulah keinginan itu tinggi, kuat, maka puasa. Puasa dia dapat reduce syahwat kita dan sebagainya. Baik. Dan seorang lelaki dibolehkan untuk memiliki 4 orang isteri. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Maka kahwinlah wanita-wanita yang kamu senangi. Kamu nak 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Itu. Dan kalaulah kamu takut tak boleh berlaku adil, cukup seorang. Adil dia suruh apa? Nafkah, bukan kasih sayang. Dia sayang takkan berlaku adil, tak boleh. Dan tak dituntut oleh syarak pun. Kadang-kadang dia lebih, bini pertama lebih dia sayang, contohnya bini kedua dan sebagainya. Maka itu tak ada apa, itu tak ada isu. Nabi sendiri lebih sayang Khadijah radhiyallahu anha daripada yang lain. Cuma dari sudut giliran, nafkah ni kena jaga elok. Itu kena adil lah, kena adil. Baik, jadi orang lelaki dibenarkan kahwin sampai 4. Kerana Islam mengetahui fitrah manusia ni, laki-laki ni memang dia, bukan semua laki-laki ada dia keinginan tambahan begitu. Dan bila mana barat hari ini mengharamkan poligami dengan monogami, apa yang berlaku? Yang berlaku akhirnya wujudnya banyak mistress. Perempuan-perempuan simpanan. Ini yang Islam tak anjurkan. Sebab apa? Sebab perempuan simpanan dia tidak ada hak. Dia hanya tempat untuk berseronok saja. Tak bolehlah begitu. Sedangkan sebagai isteri, tetap isteri lah. Kan? Jadi maknanya Islam hanya satu-satu agama yang menitik beratkan soal keadilan, soal maknanya kemampuan dan sebagainya. Begitu. Baik. Imam Abu Daud dan lain-lain meriwayatkan daripada Wahab Asadi, dia kata ketika aku peluk Islam, aku memiliki 8 orang isteri. Dia sebenarnya pasal apa? Orang kata poligami pada suami aja, isteri tak poligami pun. Isteri kahwin lebih daripada itu. Dia sebenarnya secara fitrahnya memanglah begitu. Daripada zaman-zaman dulu lagi. Maharaja Cina gundik dah 3,000. Itu dia. Orang zaman dulu, orang Rom, orang Yunan, orang siapa pun, maka biasa begitu. Hatta zaman jahiliah ada tu dia kata aku ada 8 orang bini, 8 orang isteri. Itu biasa. Datang Islam, dia kata aku bertanya Rasulullah, Nabi kata baik ikhtar minhunna arba'an. Pilih 4 ya. Kena cerai lagi 4. Sebab apa? Sebab kuota paling tinggi hanya 4 sahaja. Lebih daripada itu. Dihadkan. Jadi maknanya di situ sahabat Nabi dia pun bila dia masuk Islam apa semua, dia pun ikutlah apa yang kata Nabi. Baik. Seorang lelaki yang merdeka tak boleh menikahi hamba sahaya perempuan kecuali dengan 2 syarat. Ini tak nak kita bincanglah sebab ni menunjukkan kita hamba. Kita dengan hamba. Baik. Kita tengok. Hukum memandang perempuan. Hukum pandang perempuan. Macam mana? Dia bukan mahram lah maksudnya ni. Sebab tu suruh kahwin ni, kalau kahwin ni dia aghaddu lil basar. Kahwin ni dia merendahkan pandangan. So dia tak boleh tengok mata. Dia ada tempat dia dah. Gitu. Ataupun dia puasa lah dapat menundukkan pandangan. Sebab apa? Sebab dalam Islam ni ada hukum bab pandang memandang ni, ada hukum. Iaitu apa hukum memandang perempuan? Iaitu daripada orang lelaki lah, bukan perempuan pandang perempuan, lelaki pandang perempuan. Yang pertama, pandangan lelaki terhadap perempuan asing ataupun bukan mahram. Tanpa keperluan. Ini haram. Saja pergi tengok. Walaupun tengok muka sekalipun. Tapi tanpa keperluan. Keperluan ni makna apa? Dia urusan jual beli, dia tengok muka siapa.
pusat pengajian, tengok anak murid dia. Itu tak apa, itu ada urusan. Ni tak ada apa, saja pergi tengok. Tengok. Maka pandang itu. Laki-laki pandang wanita yang bukan mahram, maka itu adalah haram. Sebab mau tak mau bila dia pandang, dia akan menimbulkan syahwat, menimbulkan keinginan dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala berfirman, Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka. Katakan kepada orang lelaki yang beriman, mereka hendaklah menahan pandangan atau merendahkan pandangan dan memelihara kemaluan. Yang demikian itu suci bagi mereka. Baik, jadi itu yang pertama. Dari sudut lelaki tak boleh melihat wanita yang bukan mahram. Satu. Yang kedua, pandangan seorang lelaki terhadap isterinya. Dalam keadaan ini, dia boleh melihat seluruh tubuh isterinya. Kecuali bahagian kemaluan. Ini kerana melihat kemaluan hukumnya makruh apabila dilakukan tanpa keperluan, kerana itu menyalahi adab. Bukan tak boleh dah, tapi makruh kerana tanpa keperluan. Begitu. Sebab Aisyah kata, ma ra'aitu minhu wala ra'a minni. Aku tak pernah melihat kemaluan baginda dan baginda tak pernah melihat kemaluan aku. Atas dasar itu, dia lebih kepada adab lah. Adab. Justru hukum asalnya harus ya. Kalau lah suami isteri ni tak ada masalah. Tapi lebih adabnya tidaklah. Baik. Yang ketiganya, pandangan seorang lelaki kepada perempuan yang menjadi mahramnya. Pandangan ini dibolehkan kecuali pada bahagian tubuh di antara pusat dan lutut. Itu tak boleh tengok. Tempat lain kalau tak fitnah boleh. Dia kata atas pusat lutut macam mana dada ni. Sebab itu kadang-kadang dada ni kalau aurat susah juga dia beradik ni sebab nak menyusu anak apa semua. Masa lagi dia beradik duduk dekat situ. Jadi maka dengan sebab itu dia hanya pusat lutut saja. Namun begitu kalau boleh menimbulkan fitnah maka tak bolehlah bukan cakap pusat lutut lebih daripada itulah walaupun di kalangan yang mahram. Walaupun di kalangan yang mahram. Baik, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ. Dan mereka janganlah menampakkan perhiasan, itu selain pada muka dan juga pergelangan tangan, kecuali pada suami. Suami tak apa. Atau ayah mereka tak apa. Atau ayah suami mereka, mertua tak apa. Atau putera-putera mereka, anak-anak mereka lah. Atau putera-putera suami mereka, anak-anak tiri lah. Atau saudara-saudara mereka, saudara kandung, saudara lah maknanya. Apa dia beradik dia. Atau putera-putera saudara perempuan mereka, iaitu anak menakan. Jadi begitu. Dia kira mahram. Bila mahram ni antara pusat dan lutut. Kalau timbul fitnah, nak kena lebih daripada tu lah. Baik. Abu Daud meriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib daripada ayahnya dari datuknya dia kata bahawa Nabi SAW bersabda idza zawwaja ahadukum 'abdahu amatah fala yanzur ila 'auratiha. Jika seorang di antara kamu telah menikahkan hamba sahaya lelaki dengan hamba sahaya perempuan, janganlah melihat aurat hamba sahaya perempuannya. Nah, ini cerita apa? Abalah. Okey. Yang keempat, pandangan seorang lelaki kepada perempuan untuk tujuan menikah. Dia nak tengok kerana dia nak kahwin dengan perempuan tu. Setakat mana boleh tengok? Dia boleh dibolehkan selama dilakukan pada wajah dan kedua belah tapak tangan. Itu je boleh. Tak boleh nak buka. Asal-asal nak nikah, boleh buka aurat. Tunjuk. Tak boleh. Tengok muka dah. Asalnya tengok muka pun tak boleh. Haram kalau tak ada apa sebab. Tapi ni nak nikah, boleh tengok muka. Tengok. Kenal tak kenal apa semua. Boleh tengok tangan. Tengok subur tak subur, tengok tangan. Jadi maknanya itu dibenarkan dalam hukum syarak. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Macam ada riwayat Abu Hurairah, dia kata aku sedang bersama Nabi SAW. Abu Hurairah kata aku duduk dengan Nabi, tiba-tiba datang seorang lelaki. Datang berjumpa dengan Nabi SAW. Waktu itu Abu Hurairah duduk dengan Nabi. Abu Hurairah memang sentiasa melazimi Rasulullah SAW, sentiasa berada bersama dengan Nabi. Yang kata Abu Hurairah ni, satu ketika itu, ketika Abu Hurairah duduk dengan Nabi, datang seorang lelaki. Dia beritahu Nabi SAW, dia kata dia ambil keputusan nak kahwin dengan seorang perempuan Ansar. Jadi Nabi tanya dia,
kamu tengok ke belum? Lelaki tu kata, tak tengok ni. Nabi kata, fanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansar syai'a. Pergi dan lihatlah, kerana pada mata orang Ansar itu ada sesuatu. Jadi maknanya apa? Maknanya daripada hadis ni Nabi suruh pergi tengok dulu. Dia malu lah tak tengok, baru ikut syar'i. Dia kata, tak, syar'i pun kena tengok. Sebab apa? Yalah, kita nak berkenan tak berkenan, tengok mata dia sepek ke, ada berjuling ke apa ke. Itu atas kita lah, kita boleh tengok lah. Kita suka ke tak suka macam tu kan. Jadi boleh tengok. Bahkan Nabi suruh tengok dulu. Jangan tu ambil keputusan tanpa tengok. Bahaya juga. Nanti lepas-lepas kahwin baru tengok, barulah tak berkenan lah. Kacau. Kan? Baik tak berkenan daripada awal, tak apa, senang. Sebab hak manusia masing-masing berkenan tak berkenan. Dia bukan masalah muka macam mana, warna kulit macam mana. Tak sama. Ada orang kata, orang putih. Orang yang kulit putih ni menjadi rebutan. Tak juga. Yang saya jumpa ada orang dia cari yang kulit hitam, tak cari kulit putih. Jadi maknanya benda itu fleksibel. Mengikut pandangan masing-masing. Maka dengan sebab itu, walaupun kita tak tengok, tak apa dah, comel orang yang mesti kenal. Belum tentu. Maka dengan sebab itu, pergi tengok dulu. Dan ini dibenarkan dalam hukum syarak. Dan dalam hadis juga menyatakan bahawa unzur ilaiha fa innahu ahra an yuqdama bainakuma. Lihatlah, kerana itu akan dapat mengeratkan hubungan antara kamu berdua. So boleh bagi orang nak Minang ni, laki-laki dia boleh tengok wanita tersebut antara pusat dan lutut lah, tengok di muka, tengok di tangan. Baik, yang kelima, pandangan seorang laki-laki kepada perempuan untuk tujuan perubatan. Macam mana? Ia dibenarkan mengikut keperluan. Boleh untuk perubatan. Dan tapi kena ingat juga, disyaratkan agar perempuan yang hendak diubati ditemani oleh mahramnya atau suaminya, dalam keadaan tidak ada perempuan lain yang dapat mengubati. Kalaulah dia nak mengubat tu pada orang lelaki. Orang perempuan tak ada. Dibenarkan, boleh. Tapi dengan syarat kena dihadiri oleh mahram, suami dia dan sebagainya, ketika mana dilakukan perubatan tersebut. Tak boleh berubat dua-dua. Ni banyak kes-kes yang berlaku, tuan-tuan. Banyak. Ada yang diberitahu kepada saya, dia ni pergi berubat mata. Berubat mata. Tak baik. Mudah orang beritahu dia ni bagus ni. Ustaz. Biasanya orang berubat semua panggil ustaz. Dan kamu bukan ustaz pun. Dia pakai kopiah putih je, panggil ustaz. Bila berubat, kan? Dia pun kata dia ambil lagi kain batik untuk berkemban, untuk dimandikan. Situ nampak salah dah. Dan si pesakit tu kata, siapa nak mandikan ni? Isteri perawat tu ada. Dia kata dia nak kena mandikan. Itu something wrong lah. Maknanya nampak tak sosok syaitan itu wujud dekat situ. Haram. Sebab aurat tak jaga. Pertama, yang keduanya dia berdua je, mana boleh. Kan? Aurat kalau berubat tu pun tutup lingkup, tutup semua kan. Pun tak boleh kalau tidak ada mahram ataupun orang yang ketiga nak kena. Kalau dua saja memang masuk dalam bilik dua orang. Macam-macam dia boleh buat. Kan? Bahkan benda maksiat itu akan berlaku. Sama ada dianiaya, dizalimi dan sebagainya, tetap akan berlaku. Maka dengan sebab itu perlu kepada apa? Perlu kepada kita kata mengubat boleh dibenarkan untuk melihat aurat pada tempat-tempat yang diperlukan, bukan tempat yang lain, tapi ditemani oleh mahram atau yang sebagainya. Baik. Kemudian yang keenam, memandang perempuan untuk persaksian atau muamalah jual beli. Ini dibenarkanlah, melihat wajah sajalah. Kalau tak tengok, macam mana nak jual beli kan? Kita nak tengok siapa yang beli ni. Jadi benda itu dibenarkan. Tengok muka dia. Yang ketujuh, pandangan seorang lelaki kepada hamba sahih perempuan yang hendak dibelinya. Ini tak apalah. Ini kita tak bincangkan sebab ini berkaitan kepada hamba. Baik. Selesai yang tu. Bab melihat. Melihat satu perkara yang dibincangkan dalam hukum syarak. Kemudian kita melihat lagi syarat sah nikah. Syarat sah nikah. Akad nikah tidak sah kecuali ada wali dan dua orang saksi yang adil yang dipercayai. Rasulullah bersabda, la nikaha illa biwali wa syahidai adlin. Wa ma kana min nikahin ala ghairi dhalika fahuwa batil. Suatu pernikahan dianggap tidak sah kecuali dengan izin wali dan dua orang saksi yang boleh dipercayai.
ada pernikahan yang tanpa kedua-dua syarat itu, maka dianggap batal. Tidak sah. Baik. Jadi daripada hadis ni menunjukkan kepada kita ada rukun nikahnya. Rukun nikah ada 5. Kena ada. Dalam nak nikah ni kena ada 5 ni. Yang pertamanya bakal suami, bakal isteri. Malah nak nikah 2 orang ni. Okay. Yang ketiganya wali. Wali kena ada. Wali. Kalau tak ada wali, tak boleh, tak sah. Yang keempatnya saksi. 2 orang saksi. Kena ada juga. Yang kelimanya akad. Ijab dan kabul. Itu 5 rukun kepada nikah. Dan pernikahan itu mesti dengan izin wali lah. Bagaimana seorang wanita nak menikahkan diri dia sendiri? Dia tak mahu wali-wali. Maka disebut dalam hadis, Rasulullah bersabda, la tuzawwijul mar'atu al-mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Wanita tak boleh menikahkan wanita yang lain dan wanita tak boleh menikahkan dirinya sendiri. Wanita tak boleh jadi wali, ya. Tak jadi wali. Dan dia nak menerima untuk dinikahi pun, untuk menikahkan diri dia sendiri tanpa wali pun tak boleh. Tak boleh. Jadi sahabat kata ia menikahkan dirinya sendiri adalah pezina. Kata Abu Hurairah. Dia kononnya dia nak menikah, dia kata dia menawarkan diri dia macam nikah mut'ah contohnya, tak perlu wali. Dia nak menawarkan diri dia, okey, setuju sama setuju, suka sama suka, tak boleh, haram. Dia macam perzinaan. Baik. Syarat sah orang menjadi wali atau saksi pernikahan bagaimana? Sekejap ya. Pasal panas pula saya nak kena buka kipas. Sekejap. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seterusnya kita lihat syarat sah orang yang menjadi wali atau saksi pernikahan. Yang pertama, dia wali itu dan juga saksi orang Islam lah. Wal mu'minun wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Laki dan perempuan yang beriman ni sebagai daripada mereka menjadi penolong bagi sebagai yang lain. Jadi saksi sama dengan wali lah. Jadi orang bukan Islam tidak sah untuk jadi wali dan juga tidak sah untuk jadi saksi. So syarat dia Islam. Yang kedua berakal. Nak jadi saksi kenapa tak berakal? Yang ketiga baligh. Cukup umur, kalau budak-budak kanak-kanak tak boleh. Yang keempat merdeka, bukan hamba. Yang kelima laki-laki. Saksi di kalangan laki-laki, wali di kalangan laki-laki. Yang keenam dipercayai thiqah. Baik. Nabi bersabda, la nikaha illa biwaliyin mursyidin wa syahidai adlin. Tidak sah satu pernikahan tanpa adanya izin wali dan juga 2 orang saksi yang boleh dipercayai. So itu dia punya rukun dia. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Sedangkan pernikahan seorang perempuan kafir zimmi yang ada dalam perlindungan hukum Islam, maka tak disyariatkan adanya wali yang Muslim. Ini orang kafir lah, orang bukan Islam tak apalah. Kita tak kaitan lah. Kan? Jadi, saat ini kita cerita orang Islam. Turutan wali dalam pernikahan. Turutan wali, maknanya dia ada turutan dia. Dia tak boleh ambil daripada wali. Yang paling utama wali bapa kandung. Bapa kandung adalah wali kepada si anak yang nak kahwin. Itu paling utama. Kalau bapa kandung tak ada, turun ke datuk. Datuk ni bapa kepada bapa kandung lah. Kalau tak ada, turun kepada saudara kandung. Saudara kandung ni, dia adik dia lah, dia punya kakak abang dia, kat adik dia. Untuk jadi wali. Perempuan tak jadi wali lelaki. Saudara kandung ni kadang dia. Anak lelaki saudara kandung. Anak saudara lelaki. Daripada saudara kandung lelaki. Dan anak lelaki saudara seayah. Begitu juga. Anak lelaki. Kemudian pakcik ni 4 saudara. Kemudian anak pakcik sepupu. Itu dia punya susunan wali. Susunan wali ni yang paling utama bapa. Yang kedua datuk. Yang ketiga saudara kandung. Yang keempatnya anak saudara.
si ibu sebapa dan juga anak saudara sebapa saja. Kemudian bapa saudara, kemudian sepupu. Itu dia punya hierarki dia. Saya ulang lagi, bapa, datuk, saudara, dia lah saudara kan, abang kan, gitu kan. Kemudian saudara ada dua lah, saudara kandung dengan saudara seayah. Kemudian anak saudara, itu juga saudara kandung dan anak ayah. Kemudian pak saudara, sepupu, lasi sepupu. Itu. Baik. Semua itu dilakukan secara berturutan. Ikut turutan. Tapi kalau kesemuanya tak ada, dia akan pergi kepada wali hakim. Kalau itu tak ada, pergi wali hakim. Dasarkan hadis Nabi, Sultan waliyun man la waliyalah. Iaitu sultan ataupun wali hakim itu adalah wali bagi seseorang yang tidak memiliki wali. Orang tak wali, itulah wali dia. Kan? Tambah-tambah orang baru masuk Islam lagi lah. Cari ke mana kan? Jadi, walinya adalah wali hakim. Baik. Apakah hukum melamar perempuan dalam masa iddah? Perempuan yang sedang dalam masa iddah tak boleh dilamar secara terang-terang. Hanya saja dibolehkan dengan memberi isyarat atau sindiran sahaja untuk menikah setelah habisnya iddah. Tapi nak minang apa semua tak boleh. Waktu iddah tak boleh. Tapi bagi hin bolehlah. Kan? Jadi, tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian, apakah hukum memaksa perempuan untuk berkahwin? Boleh paksa tak? Dia asalnya tak boleh lah. Tak boleh. Tapi ada keadaan tertentu boleh. Sebab wanita ada dua. Yang pertama janda. Yang kedua anak dara. Anak dara ni, wali dia panggil wali mujbar. Wali pak ni wali mujbar. Ataupun wali datuk wali mujbar. Mana wali mujbar ni dia boleh menentukan. Kalau kita paksa tak, dia menentukan terus pada anak dara dah. Sebab anak dara dia tak ada pengalaman. Dia pakai takat muat begitu je. Maka ni orang tua ni ada pengalaman. Maka boleh menentukan. Jadi itu pertama. Yang kedua, kalaulah janda, itu tak boleh lah. Tak nak paksa, tak tentu, kena minta izin dia dulu. Buat mana pun kena dia. Sebab dia sudah ada pengalaman. Jadi, tak boleh kita semena-menanya atur untuk dia sedangkan dia tahu. Cuma perlulah juga wali dalam pernikahan ni. Tapi taklah. Kita kata, kena atur semualah. Baik. Perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Seterusnya kita lihat wanita-wanita yang disebut sebagai mahram. Mahram ni yang tak boleh nak kahwin. Jadi wanita yang haram dinikahi dalam Quran ada 14. 7 di antaranya haram dinikahi kerana pertalian keturunan nasab. Mereka ialah ibu dan seterusnya ke atas. Anak perempuan, seterusnya ke bawah. Saudari perempuan, makcik dari pihak ibu, emak saudara daripada pihak ayah. Anak perempuan dari saudara lelaki-lelaki dan anak perempuan daripada saudara perempuan. Baik. Jadi, yang pertama, sebab apa? Sebab keturunan lah. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa qalatukum wa banatul akh wa banatul ukh. Itu yang Quran surah An-Nisa 23. Allah Ta'ala kata diharamkan atas kamu mengawini ibu kamu. Dia mahram. Anak-anak perempuan kamu. Saudara-saudara perempuan. Saudara-saudara bapamu yang perempuan mak menakan. Saudara-saudara ibumu yang perempuan. Daripada sebelah mak menakan juga. Saudara-saudara perempuan dari saudaramu yang perempuan. Jadi, maknanya anak saudara. Anak saudara. So, itu semua dia kira mahram. Bapa, saudara, mak saudara, anak saudara. Ini dikira mahram. Jadi, tak boleh kahwin. Tak boleh mahram. Baik. Dua di antaranya haram dinikahi kerana penyusuan. Yakni perempuan ibu yang menyusu, saudara sesusu, iaitu firman Allah wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-radha'ah. Ibumu yang menyusu kamu dan juga saudara perempuan sepersusuan. Jadi yang susu ni dia sama dengan keturunan juga. Cuma beza dia susu saja. Susu tu pula tengok
anak-anak susu tu yang umur 2 tahun ke bawah. Itu yang umur susu. Baik, 4 di antaranya diharamkan kerana hubungan besan. Mereka adalah ibu isteri, mertua. Mertua ni kahwin dengan anak, automatik haram selama-lamanya. Anak perempuan isteri, itu anak tiri, kita kahwin dengan janda, dia dah anak dah. Jadi bila kita bersama dengan mak dia, automatik anak tu anak kita, mahram. Kemudian, anak perempuan isteri, anak tiri jika suami telah melakukan persetubuhan dengan isterinya. Dia ada beza. Kalau kita kahwin dengan mak, akad nikah saja, anak si isteri kita tu automatik jadi mahram dengan kita. Tapi kalaulah bukan, saya sebut sekali lagi. Bila mana kita kahwin dengan mak, akad saja, si anak itu belum lagi mahram dengan kita. Belum. Bila kita bersama dengan mak dia, sebagai suami isteri, barulah anak si mak tadi ni, anak isteri kita ni, baru jadi mahram dengan kita selama-lamanya. Itu. Jadi, dia kena ada, dia ada kaedah dia. Al-aqdu bil banat yahrumna al-ummahat, wad-dukhul bil ummahat yahrumna al-banat. Kalaulah kita akad dengan si anak, automatik yang kata mak mentua ni, mak kepada isteri kita, dia jadi mahram selama-lamanya. Just akad saja, akad. Dah. Belum lagi bersama ni. Belum lagi bersama. Tapi kalau kita akad dengan mak, kita tak haram lagi dengan anak. Anytime boleh cerai dengan mak, nikah dengan anak pula boleh. Tapi kalau dukul dengan mak, nikah dan bersama mak. Bila bersama, automatik barulah si anak tadi jadi mahram selama-lamanya. Dengan si bapa tadi. Begitu. Faham tak? Sebab itu dia kata anak perempuan isteri atau anak isteri jika suami telah melakukan persetubuhan dengan isterinya. Isteri ayah itu ibu tiri. Isteri anak kandung itu menantu. Dalil yang menerangkan keharaman menikahi isteri ayah atau ibu tiri adalah firman Allah, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Jangan kamu kahwin wanita yang telah dikahwini oleh ayah kamu. Ayah kita kahwin tak kira dengan siapa pun, maksud mana pun, jadi automatik jadi mak kita jadi mahram. Dan dalil keharaman menikahi 3 wanita yang lain firman Allah Ta'ala, wa ummahatu nisaikum wa rabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati daqaltum bihin fa in lam takunu daqaltum bihin fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum. Dan ibu-ibu iaitu isterimu, itu mertua, anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri telah kamu campuri, anak-anak tiri. Tapi jika kamu belum campur dengan isterimu dan sudah kamu ceraikan, maka tiada dosa kamu mengahwininya. Kalau kita kahwin dengan mak, tiba-tiba kita tak nak cerai, kahwin dengan anak pula. Boleh. Pasal apa? Pasal setakat akad dia tak mengharamkan lagi. Bersama baru mahram. Itulah konteks mak. Tapi kalau konteks anak, akad saja dah dikira mahram. Itu beza dia. Dan satu lagi diharamkan menikahi saudara, yakni saudara daripada isteri. Wa antajma'u bainal ukhtain. Mana 2 beradik, kahwin 2 beradik, kita kumpulkan sekali tak boleh. Kakak dengan adik tak boleh. Kalau seorang yang meninggal, lepas tu barulah boleh. Tapi keduk sekali 2 ni memang tak boleh. Dipanggil wa antajma'u bainal ukhtain. Kamu himpunkan 2 saudara perempuan untuk dijadikan kita kata isteri lah. Baik. Selain daripada 14 perempuan terdahulu, diharamkan menikahi seorang perempuan dan emak saudaranya daripada bapa sekaligus atau seorang perempuan dengan emak saudara ibu sekaligus. Dah kahwin sekaligus lah. Macam tadi lah, 2 beradik sekaligus tak boleh. Dia dengan emak belakang dia sekaligus tak boleh. Baik, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Nabi bersabda, la yujma'u bainal mar'ah wa ammatiha wala bainal mar'ah wa khalatiha. Tak boleh menikah seorang perempuan dan emak saudaranya di pihak ayah sekaligus. Jadi nikah wanita itu kan mak belakang dia sekali. Kita menikah dulu saudara, baik itu tak dibenarkan. Kan? Dan wanita yang haram dinikahi kerana hubungan sepersusuan sama kategori seperti wanita yang haram dinikahi kerana hubungan pertalian, yakni keturunan nasab. Berdasarkan hadis Nabi, Nabi kata inna radha'ah tuharrimu ma yahrumu bil wiladah, iaitu hubungan susuan mengharamkan wanita untuk dinikahi seperti dalam keturunan. Baik, contoh begini.
Kalau si budak ni dia menyusu pada seseorang, maka ibu tu jadi ibu susu dia, haram kahwin. Bapa isteri suami pada ibu susu dia jadi bapa susu. Anak kepada si ibu ni, maka dia jadi adik-beradik susu. Jadi hukumnya sama. Jadi haram untuk berkahwin dan juga haram berkahwin lah, dan juga dikira dikira mahram. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya Ustaz, dari segi aurat macam mana ibu sepersuan tu? Boleh ke? Boleh, dia aurat macam mahram lah. Sebab dia mahram. Atau itulah. Tak masalah. Sebab dia anak susuan ni sama dengan keturunan. Dari sudut mahram saja. Bukan dari sudut perwalian. Bukan dari sudut pesaka. Dia pesaka tak dapat. Anak susu ni pesaka tak dapat. Wali pun tak dapat. Dia dikira dari sudut mahram sahaja. Mahram saja. Itu yang boleh. Baik. Seterusnya, pembatalan pernikahan kerana alasan cacat. Wanita boleh dikembalikan kepada orang tuanya kerana memiliki kecacatan seperti gila, ada penyakit sopak, penyakit kusta, ataupun tertutup lubang kewanitaan oleh daging yang tumbuh atau tulang. Dia panggil kornak atau porotkok. Ada zaman dulu ni, dia lahir dalam keadaan tertutup dia punya lubang tu. Porotkok dan kornak. Jadi dia cacat. Boleh dipulangkan lah. Begitu. Dan keadaan macam ni, seorang lelaki boleh membatalkan akad nikah. Boleh batalkan lah. Sebab dia tak tahu. Rupanya nak bersama macam mana kalau macam tu. Dah kena buat operation bagai kan. Baik. Maka begitu juga kalaulah kita kata ada penyakit yang tak diketahui. Penyakit kulit macam mana. Memang tak boleh lah. Kan? Baik. Disebut juga hadis Imam Malik dan kitab Muwatta. Umar berkata, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan wa biha junun aw juzam aw baras wa fi riwayatin aw qarnun famassaha falaha sadaquha kamilan wa dhalika li zawjiha uzmun ala waliha. Apabila ada seorang lelaki menikahi seorang perempuan yang mempunyai penyakit gila, sopak dan kusta, lalu dia melakukan persetubuhan dengan wanita tersebut, maka perempuan tersebut berhak mendapatkan mas kahwin secara utuh, dan itu diambil daripada walinya sebagai denda daripada suaminya. Jadi sebab dia sudah melakukan persetubuhan. Dan wanita juga diperkenankan supaya minta pembatalan pernikahan apabila suami cacat. Jadi maknanya bukan takat isteri dia cacat di situ lah, gila, sopak, kan, kusta, retkak, kornak, dia cacat lah tu, boleh membatalkan perkahwinan. Orang perempuan begitu juga. Kalau dia dapati laki dia ni gila, sopak, kusta, atau terpotong alat kelamin, ataupun dia tak naik langsung, mana dia memang mati pucuk berawal lagi. Kalau dah kahwin lama 10 tahun baru mati pucuk, tu lain cerita. Nak ni belum kahwin lagi ni. Sedangkan antara tujuan kahwin juga untuk merasai nikmat persetubuhan yang halal. Mati pucuk nak nikmat macam mana? Maka dia boleh membatalkan bagi pihak perempuan. Pilihan untuk membatalkan akad bagi seorang isteri dikiaskan dengan ketetapan yang dimiliki seorang suami terhadap isteri. Jadi itu keadaannya. Baik. Cumanya untuk penyakit impotensi. Impotensi ini maknanya dia tak pada naik sangat lah. Ditangguhkan masa selama setahun sejak pengaduan isteri di hadapan mahkamah bagi masa tu. Bila mana masa setahun itu suami belum mampu melakukan hubungan dengan isterinya, maka isteri boleh membatalkan akad nikah. Kerana boleh jadi penyakit lemah alat kelamin yang dialami berkaitan dengan faktor cuaca dan sebagainya. Jadi dia tak mampulah untuk menunaikan tanggungjawab sebagai seorang suami. Belakang seorang isteri juga dia ada hak batin dia ada. Begitu. Baik, masalah ini selaras dengan hadis riwayat Baihaqi daripada Umar bahawasanya satu ketika ada seorang perempuan yang datang menemuinya dan mengadu bahawa suaminya tidak mampu bersetubuh dengannya. Umar menangguhkan keputusan selama setahun
ketika sampai setahun suami perempuan tersebut belum boleh melakukan persetubuhan dengannya. Umar memberi pilihan kepadanya, maka perempuan itu memilih untuk berpisah. Maka Umar pun memisahkan kedua-duanya dan menghukumkannya sebagai talak bain, talak 3. Terus. Memang dah bagi masa untuk berubat lah kan. Sebab benda ni kadang-kadang orang yang kahwin dia tak berfungsi ni, kadang bukan kena sakit, kerana dia gemuruh, gementar, mula kahwin. Kan, dia tak boleh nak ni lagi. Tapi bagi masa sikit, dia okey balik lah. Tapi kalau bagi masa pun macam tu juga, dia memang tak mampu untuk memberi kepuasan kepada isterinya, maka boleh dipisahkanlah. Sebagaimana berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Yang Umar sendiri pisahkan. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian mas kahwin. Disunatkan untuk menyebut jumlah mas kahwin ketika akad nikah. Namun apabila tidak disebutkan, maka tidak mengapa akad nikah tetap sah. Contohnya aku nikahkan akan nikah dengan anakku si pulang-pulang dengan mas kahwin RM1,000 tunai. Dia tak sebut, aku nikahkan kau dengan anak aku. Dia sebut dengan mas kahwin tu, maka dia meninggalkan perkara sunat tetapi tetap sah. Tetap sah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad, dia kata ada seorang perempuan datang menemui Nabi lalu berkata bahawa dia telah menyerahkan dirinya untuk Allah dan Rasul. Nabi menjawab, aku langsung tidak berminat terhadap kaum wanita. Maka seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya. Nabi bersabda, berilah dia mas kahwin, pakaian. Orang itu kata, aku tidak ada apa-apa. Nabi kata, berilah dia meskipun hanya sebentuk cincin besi. Orang itu tetap beralasan dia tidak punya apa-apa. Maka Nabi bertanya lagi, apakah engkau menghafal beberapa ayat Quran? Dia jawab, ya, aku hafal surah ini, surah itu. Nabi kata, aku nikahkan kau dengannya dengan mas kahwin hafalan Al-Quran yang kau kuasai. Kau mengajar dia dengan ayat tersebut. Jadi maknanya, mas kahwin ni, walaupun dia tak sebut dalam akad, tapi dia wujud. Dia hak kepada sang isteri tadi. Jadi kena benda yang bermanfaat lah. Allah berfirman, la junah alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafrudu lahunna fariḍah. Tidak ada sesuatu pun atas kamu jika kamu menceraikan isteri sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan mas kahwin. Dan ayat ini menerangkan tentang pernikahan tetap dianggap sah sekalipun tak disebut jumlah mas kahwin tertentu. Ini kerana cerai talak tak mungkin terjadi kecuali setelah sahnya akad nikah. Baik. Bilakah mas kahwin jadi wajib? Mas kahwin jadi wajib setelah 3 perkara. Yang pertama, seorang suami telah menentukan jumlah mas kahwin yang akan diberikan. Yang kedua, hakim telah memutuskan jumlah mas kahwin yang wajib dibayar oleh suami. Yang ketiga, suami telah melakukan persetubuhan dengan isterinya, maka dalam keadaan ini dia wajib membayar mas kahwin mithil. Mas kahwin mithil ini maknanya mas kahwin sebanyak yang biasa diterima oleh wanita-wanita dalam keluarganya. Tak ada sikit daripada itu. Baik. Tidak ada batas minima dan batas maksima bagi mas kahwin. Bahkan boleh berupa manfaat tertentu yang memiliki nilai seperti mengajar Quran, mengerjakan pekerjaan tertentu dan lain-lain. Maknanya, itu paling kurang lah. Paling banyak pun tak ditentukan. Cumanya, Nabi bagi tahu mas kahwin ni kalau boleh sederhana lah. Jangan terlalu memberatkan. Akhirnya tak kahwin lah. Mas kahwin tinggi sangat. Baik. Tirmizi meriwayatkan daripada Amir bin Rabi'ah bahawa seorang perempuan daripada kabilah Fazarah menikah dengan mas kahwin 2 pasang kasut. Nabi bersabda kepadanya, apakah engkau redha terhadap dirimu dengan mas kahwin 2 pasang kasut? Dia kata ya. Maka Nabi membenarkan. Dia bagi mas kahwin 2 pasang kasut. Nabi tanya balik, yang redha kan? Kat 2 pasang kasut? Dia kata aku redha. Dia boleh nikah. Okey, tak apa. Jadi ayat perkara ini menunjukkan bahawa bolehlah bagi apa pun nak bagi asalkan bermanfaat. Bagaimana firman Allah, wa ataitum ihdahunna qintara, dan kamu memberikan pada seorang di antara mereka isteri harta yang banyak. Ayat ini menerangkan tentang tidak ada batas maksima bagi mas kahwin. Nak bagi banyak mana tak boleh. Asalkan benda yang manfaat. Dan disunatkan agar mas kahwin tak lebih rendah dari 10 dirham. Ini untuk menghindari khilaf di kalangan ulama yang mewajibkannya. Yakni para ulama mazhab Hanafi.
dan tak lebih dari 500 dirham. Baik. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Daripada Umar dia kata apa? Kamu janganlah meninggikan mas kahwin kaum perempuan, kerana kalau itu menjadi kemuliaan di dunia atau ketahuan di akhirat, nescaya Rasulullah lebih berhak berbanding kamu. Baginda tak pernah memberi mas kahwin kepada seorang pun dari isterinya atau menetapkan mas kahwin bagi anak perempuannya kecuali melebihi 12 auqiyah. Satu auqiyah 40 dirham. 12 maknanya 480 dirham. Maknanya tak lebih dari 480 dirham. Apabila terjadi talak, iaitu cerai sebelum melakukan persetubuhan, maka seorang perempuan berhak mendapatkan setengah daripada mas kahwin. Kalaulah cerai berlaku sebelum persetubuhan, maka wanita tadi ni berhak dapat setengah daripada mas kahwin. Ambil balik. Dasarkan firman Allah, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum. Surah Al-Baqarah ayat 237. Jika kamu menceraikan isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka, maknanya bersetubuh, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan mas kahwin, dah begitu mas kahwin dah, kan? Maka bayarlah 1/2 dari mas kahwin yang telah kamu tentukan. Baik. Tapi apabila seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya atau diceraikan setelah melakukan persetubuhan, maka dia berhak mendapat semua mas kahwin. Dalil yang menjelaskan ketetapan kerana ditinggal mati adalah hadis riwayat Abu Daud, Hasan Sahih, meriwayatkan bahawa Umar bin Mas'ud ditanya perihal seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya tanpa pernah tahu berapa jumlah mas kahwin yang akan diterimanya dan mereka belum pernah melakukan persetubuhan. Bin Mas'ud kata, menurutku perempuan tersebut berhak menerima mas kahwin banyak yang diterima oleh perempuan di keluarganya, mas kahwin Mesir, tanpa dikurang atau tak boleh dizalimi. Dia juga harus menjalani masa iddah dan berhak menerima warisan. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu antara perkara yang kita bincang. Banyak lagi ni, masuk walimatul urus dan sebagainya, nusyus, banyak lagi tajuk. Tapi kita rasa cukup dah sekadar itu. Kita berhenti pada muka surat 211, insya-Allah. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Baik, sekarang saya nak buka pada persoalan, dipersilakan. Soalan terbuka lah, nak tanya apa pun boleh. Ada soalan? Ada Ustaz. Ya, Nak tanya macam, kadang kita nampak macam ada semut kan dalam sinki apa tu. Macam kejam tak kalau kita macam buka air kan, dan ni semut tu akan masuk dalam tu dan pasti mati. So ada dia kata kejam kan. Kadang kalau kita nak keluarkan, susahlah Ustaz. Kalau banyak macam tu. Macam mana tu? Diharuskan untuk maslahah asalkan kita bukan bertujuan untuk menyeksa binatang tersebut. Itu tak ada masalah. Okey? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Dan soalan? Ada lagi? Apa-apa? Mana berkaitan dengan tajuk, luar tajuk pun tak apa. Ustaz nak tanya, macam bila suami kita berkahwin dengan kita, lepas tu dari segi aurat adik kita dengan suami kita tu macam mana? Adik tu ipar. Yelah, jadi ipar tu Ipar ni dia masih tertakluk kepada hukum aurat. Dia tak ada dedah aurat. Dia boleh hanya buka muka dan pergelangan tangan sahaja. So kena jaga aurat lah. Sebab ipar. jadi anak-anak dia macam mana? Anak siapa? Anak adik tu. Anak adik ipar lah kiranya. Anak adik ipar. Sama lah. Haram. Dia kena jaga aurat. Sebab dia sabit dengan perkahwinan tadi. Terima kasih Ustaz. Ya. Lain soalan? Assalamualaikum. Nak tanya Ustaz, kalau macam ayah tiri kan dengan anak tiri, dia telah dukhul lah mak tu kan. Jadi maknanya dari segi aurah tak ada apa-apa, tak ada masalah. Uduk pun sama Ustaz. Ayah tiri dengan?
anak tiri. Tak apa. Mahram. Itu pun maknanya Mahram. mahram lah. Okay. Terima kasih Ustaz. Lagi soalan? Tak ada Kalau tak ada kita berhenti sekadar itu. Jam pun juga sudah menunjukkan 10.30. Jadi mudah-mudahan insya-Allah sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat memahami perbincangan kita dengan baik. Sesudah itu dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ustaz.